menerima kepincangan dalam skandal LCS dan akan mengakhiri usul saya dengan cadangan penyelesaian. Pertama, campur tangan menteri dalam pemilihan kontraktor. Antara komponen utama dalam projek LCS ini ialah reka bentuk kapal. Bagi menentukan reka bentuk kapal LCS, TLDM telah mengadakan 6 kali mesyuarat dengan pihak kementerian dari Oktober 2010 sehingga Mei 2011. Mesyuarat dihadiri Panglima Tentera Laut sendiri. Pada 24 Mei 2011, Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah bersetuju dengan cadangan TLDM untuk menggunakan reka bentuk Sigma daripada syarikat Diamond Shipyards. Namun, tanpa pengetahuan TLDM pada 11 Julai 2011, Menteri Pertahanan telah mengubah reka bentuk tersebut kepada jenis Gowin daripada syarikat Perancis bernama Naval Group. TLDM tidak bersetuju dan membantah perubahan tersebut. Pada 26 September 2011, Menteri Pertahanan sekali lagi mengubah keputusan TLDM dengan menukar sistem pengurusan tempur Combat Management System daripada jenis Tacticos, iaitu sistem yang sedia diguna pakai oleh kapal-kapal TLDM lain, kepada sistem jenis Cetis daripada syarikat Perancis yang sama. TLDM juga tidak bersetuju dan membantah perubahan ini. Sistem yang dipilih menteri bukan sahaja lebih mahal dan belum dibangunkan sepenuhnya, malah tidak sepadan dengan kebanyakan peralatan pilihan TLDM. Mantan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar telah menghantar 10 pucuk surat untuk membantah dan menegur, termasuk 5 pucuk surat kepada Menteri Pertahanan dan 2 pucuk surat kepada Perdana Menteri. Jelas di sini kerajaan, terutamanya Menteri Pertahanan, telah menyalahguna kuasa dengan mengetepikan pandangan TLDM. Yang kedua, syarikat Perancis yang bermasalah dilantik sebagai syarikat pembekal. Tan Sri Yang di-Pertua, syarikat Perancis Naval Group yang dipilih oleh Menteri Pertahanan sebenarnya sebelum ini dikenali sebagai DCNS. Bermula tahun 2010, DCNS telah disiasat dan didakwa di Mahkamah Perancis atas pertuduhan rasuah melibatkan pembelian 2 buah kapal selam Scopini dan sebuah kapal selam Agosta oleh kerajaan Malaysia bernilai 5.1 bilion ringgit pada tahun 2002. Menteri Pertahanan ketika itu ialah Datuk Seri Najib Razak. Soalannya ialah, kenapa Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, boleh bersetuju dengan sebuah syarikat yang terpalit dengan skandal rasuah antarabangsa sebagai kontraktor untuk projek LCS yang merupakan aset pertahanan strategik negara. Yang lebih pelik ialah kerajaan tetap berdegil untuk melantik DCNS walaupun dibantah keras oleh TLDM kerana reka bentuk serta sistem yang dibekalkan DCNS tidak sesuai dengan keperluan TLDM. Panglima Angkatan Tentera Laut menyatakan bahawa TLDM sudah pun mempunyai pengalaman yang buruk dengan syarikat tersebut. Ketiga, cost overrun atau lebihan kos sebanyak 1.4005 bilion ringgit akibat kepincangan pengurusan projek. Tan Sri Yang di-Pertua, skandal LCS ini bukan sahaja kita bayar 6.083 bilion ringgit dan sebuah kapal pun belum diterima, laporan PAC juga mendedahkan bahawa projek ini sudah ada cost overrun ataupun lebihan kos sebanyak 1.4005 bilion ringgit. Perkara ini diakui sendiri oleh pegawai Bosted Naval Shipyard BNS sebagai isu pengurusan yang bermasalah. Antara kepincangan yang menyumbang kepada lebihan kos ini ialah BNS telah menggunakan wang sebanyak 400 juta ringgit projek LCS untuk membayar hutang lapuk projek lain. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga
Tabung Angkatan Tentera LTAT Ahmad Nazim Abdul Rahman telah berkata bahawa Bostate terpaksa mengambil alih sebuah syarikat pembuat kapal tentera PSC Industri Berhad pada tahun 2005. Justru Bostate terpaksa menanggung hutang syarikat lama tersebut sebanyak 400 juta ringgit. Menteri Pertahanan pada masa itu ialah Datuk Seri Najib Razak. Disebabkan kepincangan dan penyelewengan, satu demi satu lubang terpaksa ditutup. Namun setiap kali satu lubang ditutup, lubang lebih besar muncul pula. Sehingga kini menyebabkan skandal LCS 9.1286 bilion ringgit. Yang tragisnya ialah semua ini menyebabkan BNS dan pemegang sahamnya, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, tidak akan memperoleh sebarang keuntungan daripada projek LCS, malah terpaksa menanggung kerugian. Datuk Seri Najib Razak mendakwa konon projek ini adalah untuk membantu tentera kita dan veteran tentera, terutamanya melalui LTAT. Namun, TLDM bukan sahaja tidak mendapat kapal tempur yang dijanjikan, malah LTAT berkemungkinan akan mengalami kerugian yang amat besar, sehingga hilang 46% daripada dana LTAT pada masa kini. Ini adalah perkara yang amat membimbangkan. Keempat, pembelian menjadi lebih mahal 3 ke 4 kali ganda serta kerugian lebih 1 bilion ringgit disebabkan syarikat orang tengah. Tan Sri Yang di-Pertua, satu lagi kepincangan skandal LCS ini ialah penggunaan syarikat orang tengah. BNS telah melantik 2 buah syarikat, iaitu Contravest Advanced Devices Senja Berhad CAD dan Contravest Electrodynamics Devices Senja Berhad CED untuk menjadi orang tengah bagi membeli peralatan. Lantikan ini telah menyebabkan kos mengikut 3 atau 4 kali ganda. Kalau BNS beli terus daripada Original Equipment Manufacturer OEM, kos yang dapat dijimatkan adalah lebih kurang 400 juta ringgit hingga 500 juta ringgit. Kenapa BNS tidak beli terus daripada pembuat peralatan dan perlu melalui syarikat orang tengah? Selain daripada kerugian akibat markup 3 ke 4 kali ganda tadi, dapatkan audit melaporkan bahawa syarikat-syarikat tersebut telah membuat tuntutan berganda sebanyak 530 juta ringgit, menerima surat tawaran dan dengan skop bertindih sebanyak 305 juta ringgit dan menyebabkan kerugian kepada BNS akibat perubahan dalam mata wang daripada ringgit Malaysia kepada euro berjumlah 13.5 juta ringgit. Secara kesimpulannya, CAD dan CED menyebabkan potensi kerugian lebih 1 bilion ringgit kepada BNS. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, CAD merupakan syarikat usaha sama antara Bostate dan sebuah syarikat Jerman, Rheinmetall Air Defence RAD, walaupun Bostate mempunyai pegangan saham yang lebih tinggi. Namun CAD dikawal oleh syarikat asing iaitu RAD. Kelima, kehilangan peluang pemindahan teknologi perkapalan ketenteraan. Tan Sri Yang di-Pertua, segala yang terjadi ini bukan sahaja menyebabkan TLDM tidak mendapat kapal tempur setelah lebih 10 tahun dan kerugian duit cukai rakyat Malaysia, malah kita terlepas peluang untuk membuat pemindahan teknologi transfer dengan izin untuk industri perkapalan ketenteraan. Syarikat Diamond Ship